Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada teman-teman seperjuangan di IQI. Okey, pertama kali saya perkenalkan diri saya Muhammad Jufri bin Johari daripada IQI Johor Bahru. Okey, background saya, actually saya tak kira baru juga sebenarnya dalam IQI ni. Kira tak sampai setahun lagi, dalam beberapa bulan ni, beberapa bulan saja. Okey, basically saya actually daripada bidang perhotelan. Okey, saya dah kerja di bidang perhotelan lebih daripada 20 tahun. Okey, kira saya bekerja sebelum ni banyak di Malaysia, daripada tahun 90-an lagi, hotel-hotel di Malaysia. Okey, biasalah kerja hotel kita banyak merantau dari satu hotel ke satu hotel, daripada Perak pergi ke Selangor pergi ke Pahang. And then last kali saya bekerja di hotel-hotel di Singapura. Okey, saya masuk hotel-hotel di Singapura, bekerja di sana started daripada tahun 2000. Okey, tahun 2000 sampai last kali saya bekerja di Mercure Hotel, kira 4-star hotel di Singapura. Kira tahun lepas, bulan 5 kira last saya punya servis di Singapura. Okey, kenapa saya berhenti di Singapura? Memang penat lah kalau kerja di Singapura ulang-alik. Pasal saya stay di Johor Bahru. Okey, saya bekerja di Singapura dan duduk di Johor Bahru, berkeluarga, stay di Johor Bahru. So hari-hari memang ulang-alik bekerja. Orang kata daripada first link hingga ke second link memang dah biasa lah, dengan situasi jam dia, baik daripada kereta, motor, lori, bas, memang tak habis dengan jam dia. Kira bayangkan daripada tahun 2000 sampai 2019, 19 tahun saya di Singapura, kerja di Singapura, di hotel-hotel Singapura. Kira memang penat lah, memang letih, give up pun ada, stres pun ada, macam-macam. Okey, itu sedikit berkenaan saya, background saya tentang pekerjaan sebelum ni, sebelum saya join IQI sebagai ejen hartanah. Okey, kenapa saya pilih sebagai ejen hartanah? Ejen hartanah ni saya dah berminat dah lama sebenarnya. Okey, saya dah memang daripada semenjak saya kerja di Singapura lagi, saya ingat tahun 2005 memang saya dah start ambil pengetahuan berkenaan dengan hartanah. Okey, berkenaan dengan hartanah yang saya masukkan ni lebih banyak kepada masa tu planning untuk invest sebagai investor. Okey, saya ada juga ambil pengetahuan berkenaan dengan subsale. Okey, subsale, and then dengan rumah-rumah lelong. Okey, ada sedikit pengetahuan berkenaan dengan subsale dengan rumah lelong, tapi so far belum orang kata jejak sentuh, orang kata benda-benda ni. Pasal saya, yalah, macam saya cakap tadi, saya kerja Singapura. Memang kerja memang tak memenatkan. Kerja kita orang 9 jam lebih, 9 jam setengah aja di hotel. Okey, tapi yang memenatkan kannya sebenarnya lebih banyak pada travelling pergi balik. Okey, pergi balik, orang kata bekerja dari Malaysia ke JB ke Singapura. Okey, so daripada itu saya start mula-mula tahun 2005, saya dah mula cari sedikit pengetahuan berkenaan dengan subsale dan rumah lelong. Tujuannya pasal sebagai invest. Okey, pasal saya fikir masa tu saya kerja di Singapura, and then saya ingat, saya rasa inilah peluang untuk kita macam saya cari duit tambahan, sampingan. Okey, sampingan sebagai investor. Saya pernah juga belajar dengan Abang Insem. Kalau pernah dengar nama dia, Abang Insem, di Shah Alam. Dia lebih banyak pada subsale. Memang dia expert memang berkenaan subsale.
Orang dia kecil-kecil rendah, memang top lah. And then itu is upsell. And then rumah lelong saya ambil pengetahuan, pernah belajar dengan PE 2020, kalau pernah dengar nama dia. So PE dia lebih pada rumah lelong, and then dia banyak ambil rumah lelong dijadikan sebagai homestay dan flipping. Okey, homestay dengan flipping. So homestay ni memang dia banyak, dia ada kat Langkawi, ada dekat Melaka ada. Pasal dia memang orang Melaka. Dia Melaka ada, Negeri Sembilan, Port Dickson ada. And then satu pada kesukaan dia pun, dia lebih suka pada flipping property. Beli, simpan setahun 2 tahun, paling cepat saya dengar dalam 6 bulan dia dah dapat bayar. Dia punya, orang kata boleh lah dapat, orang kata setakat flipping tu dalam 20,000, 30,000, 50,000. Memang senang-senang dia dapat lah. And then dia ada tim dia sendiri. So, kalau PE 2020 ni. Okey, kenapa? Okey, kita pergi ke tajuk. Kenapa saya atau kita harus pilih IQI sebagai sebagai platform untuk kita run sebagai ejen hartanah. Okey. Pertama, apa yang saya tahu, syarikat dia memang berkembang pesat. Okey, berkembang pesat dan mampan. Okey, bukan saja kat Malaysia, bahkan di luar negara. Okey, macam kat Malaysia ni kita tahu dia bukan saja ada di Johor Bahru, di Melaka pun ada, dia ada di Negeri Sembilan baru ni dengar cerita ada buka office, Ipoh, Perak, Kuala Lumpur, Pahang, Sabah, Sarawak. InsyaAllah rasanya akan bertaburan seluruh negeri di Malaysia ni. Okey, IQI pasal dia very strong, kuat. Okey. And then di luar negara pun memang tak dinafikan. Di luar negara pun IQI ada cawangan dia, seperti di Dubai, di Kanada, di Singapura pun ada, di Pakistan, di Mumbai, di Filipina, di Vietnam, United Kingdom, Thailand, dan saya rasa dalam beberapa tahun lagi dia akan berkembang lagi pesat. Okey. So pada ejen-ejen yang baru ataupun bakal ejen yang nak join IQI, saya rasa kamu memang tak salah pilih kalau kamu pilih IQI sebagai orang kata sebagai platform ejen hartanah. Okey. Yang kedua, salah satu daripada agensi hartanah. Okey, IQI adalah salah satu daripada agensi hartanah global yang memenangi pelbagai anugerah yang berprestij. Okey, memang itu tak dinafikan. Dalam beberapa tahun yang lepas, termasuk tahun lepas pun ada juga. Okey, IQI ada memenangi beberapa anugerah. Okey, memang banyak, memang tak dinafikan. Okey. Dan yang ketiga, kita memang tak nafikan, ini memang orang paling suka. Okey. IQI memang memberi, orang kata, super fast commission. Okey. Just 7 days, orang kata dia memang orang kata memang boleh sediakan untuk ejen-ejen dia. Okey, yang mana kerja keras, jangan risau, insyaAllah dalam 7 hari boleh dapat commission. Okey, pada bakal-bakal ejen yang nak join IQI ataupun yang mana ejen-ejen baru, jangan risau, anda kerja keras, anda dapat. Okey, just follow awak punya leader. Okey. And then nombor 4, kenapa kita harus pilih IQI? Okey. Dan kenapa kita harus stay dengan IQI? Okey, IQI menyediakan tempat. Okey, tempat-tempat ruang pejabat. Okey, untuk ejen-ejen IQI ni untuk melakukan kerja. Okey, kerja paperwork.
okey, walaupun walaupun korang daripada JB pergi ke Melaka, okey, pergi Kuala Lumpur, okey, walaupun korang asalnya daripada JB ataupun korang asal daripada Melaka, pergi ke negeri lain yang mana IQI ada, office ada, serbu je. Korang jangan risau lah, dia serbu je. Pasal apa? Memang office IQI ni memang disediakan untuk ejen-ejen IQI untuk korang buat paperwork, buat kerja untuk IQI lah. Okey. Memang itu memang disediakan oleh IQI. Kira facilities memang benefit untuk IQI punya ejen. Okay, mana komputer, mesin fax, fotokopi mesin, orang kata memang ada orang sediakan. Korang jangan risau lah. Okay. And then bukan tu je, kopi teh pun orang sediakan. Okay. Siap ada makanan lagi, tidbits lagi diorang sediakan untuk korang. Korang jangan risau. Okay. Korang buat kerja sambil makan sambil minum, jangan risau. Okay. Itu memang IQI ada sediakan untuk ejen-ejen IQI. Itu key benefit untuk ejen IQI. Okay. So yang kelima memang IQI memang menyediakan banyak insentif lah. Banyak insentif yang orang kata memang yang berharga mewah lah, orang kata yang mampu dicapai oleh semua orang sebenarnya. Okey, kalau korang bekerja keras, insyaAllah korang mampu capai. Okey, jangan risau. So kalau korang nak tahu, okey, untuk ejen-ejen yang baru ataupun bakal-bakal ejen yang nak join IQI, okey, kira IQI ni adalah company yang pertama memperkenalkan 7 days, okey, 7 days fast commission payout. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, 1-for-1 incentive trips disediakan. Itu memang ada juga company lain pun sediakan. Okey. Yang ketiga, dia ada home bonus for up to 400k. Okey, home bonus ni kira macam korang beli rumah, okey, boleh dapat diskaun. Okey. Lepas tu 12 month car installment subsidy. Okey. Memang IQI ada sediakan subsidi 12 bulan payment untuk kau. Yang mana yang berminat yang dapat 12 month car installment subsidi ni lah. Okey. Lepas tu IQI pun ada sediakan luxury watches, okey, jam, okey, yang memang yang mahal, okey, bukan sebarang ni. Okey. Lepas tu masa yang sama IQI pun ada juga bagi insentif macam luxury fine dining, okey, experience untuk korang merasakan dah macam mana kata duduk kat restoran yang bereksklusif tinggi, high class. Okey. Itu korang tak perlu bayar, memang IQI akan bayarkan, jangan risau. Tapi dengan syarat korang achieve target apa yang mereka mahukan. Okey. Dan paling latest yang kita dengar, IQI company, realty company pun ada menyediakan driver untuk para achiever yang dapat achieve target, okey, yang telah ditetapkan oleh pihak company IQI. Korang dapat achieve target, korang jangan risau. Korang boleh disediakan driver untuk korang buat bekerja. Okey. Itu memang benefit untuk IQI punya ejen. Okey, memang luar biasa lah. Kalau korang cari kat company lain, rasanya belum ada lagi rasanya yang sediakan pemandu. Okey, pemandu peribadi. Okey. Okey, nombor 6. Yang ke-6, kenapa kita pilih IQI? Okey. IQI kita ada juga punya satu platform yang orang kata yang sungguh inovatif, canggih. Okey. Dipanggil IQI Apps. Okey. IQI Apps, okey, ataupun IQI Atlas.
Okey. So dalam ni apps ni memang disediakan untuk ejen-ejen, untuk mereka boleh belajar. Okey, belajar. Kat dalam tu pun ada juga disediakan tenaga-tenaga pengajar yang bukan sebarang. Semua otai-otai hartanah yang dah lama, okey, memang disediakan. Kat situ kita boleh belajar. Bukan satu dua, banyak, saya rasa berpuluh education yang disediakan. Kat situ kita boleh belajar macam-macam, daripada segi marketing, daripada segi macam-macam lah. Okay. And then dalam IQI apps ni pun ada juga network team. Kita boleh check kita punya network teams, kita boleh check kita punya sales kita. Dan kat situ juga paperwork yang kita nak print out pun ada kat situ. Apa-apa form pun ada kat situ. Okey, memang memudahkan untuk kita. Okey, dengan apps IQI apps ni tak semestinya korang depan komputer korang nak kena print out. Dengan korang punya handphone je korang boleh bawa ke mana. Okey, ada kabel, ada network Bluetooth untuk connect dengan printer, dah boleh print. Okey, semua form-form yang korang perlukan untuk buat kerja sebagai ejen hartanah. Okey. And then kelebihan di IQI, kita ada juga perjumpaan. Okey, itu trading setiap minggu. Okey, untuk pengurunan diri kita juga sebagai ejen-ejen di dalam bidang hartanah. So yang mengajarnya pun bukan sesebarang orang. Okey, memang otai-otai hartanah juga. Orang kata bukan kaling-kaling, orang kata memang yang mengajarnya, yang tenaga pengajarnya pun memang semua berpengalaman luas. Memang berpengalaman luas, orang kata berpuluh-puluh tahun. Okey, memang kita boleh belajar daripada mereka. So itu memang disediakan untuk ahli-ahli ejen IQI. Okey, memang setiap minggu memang kita adakan. Okey. And then itu yang tadi yang ketujuh. Okey, yang ke-8 masa yang sama IQI juga ada menyediakan corporate social responsibility program, dalam bahasa short form dia CSR. Okay, ini tujuan untuk menolong para golongan yang kurang berkemampuan. Okay, so malam masa kita sibuk-sibuk, okay, cari duit untuk hartanah, untuk income dalam bidang hartanah ni. So masa sama kita pun ada juga CSR untuk menolong para golongan yang kurang berkemampuan. Okay. And then yang ke-9. Okay. Yang ke-9, IQI juga menyediakan, at least provide dalam hampir 20 property roadshow. Okay, setiap bulan. Okay, setiap bulan. Bukan di Melaka saja, di Johor pun ada, di Kuala Lumpur pun ada. Okey, insya-Allah mungkin di tempat lain pun bakal diadakan. Okey. Memang IQI memang committed, okey, untuk providekan at least hampir 20 property roadshow. Ini semua property roadshow ni semua daripada developer. Okey, developer yang bakal lancarkan property mereka. Okey, single story ke, double story ke, condominium ke, apartment, service apartment ke. Okey, memang insyaAllah kita akan dapat hak eksklusif. Okey, hak eksklusif daripada developer ni. Okey, pasal saya rasa developer pun percaya dengan kemampuan ejen-ejen IQI. Okey, bukan sembarang. Okey, memang kita dah buat rasanya dah beratus juta rasanya. Okey, daripada developer yang dapat kita jual, bukan saja di Melaka, di Johor, di Kuala Lumpur pun. Okey, di negeri-negeri lain pun juga ada, di Sabah, Sarawak pun ada. Okey, so kepada otai-otai. Okey, ni kepada otai-otai pula. Otai-otai hartanah yang dah lama dalam
hartanah ni. Okey. Uh, Kepada korang, kita orang yang budak-budak baru ni memang harapkan korang teruskan perjuangan, okey, jangan berhenti. Okey. So ingat nama itu korang semua masa kali pertama jejak kaki dalam company IQI Realty ni. Okey, apa tujuan korang join IQI? So untuk apa? Okey. So tepuk dada, tanya iman sendirilah kan. Okey, tapi kita orang memang mengharapkanlah daripada otai-otai untuk mengajar. Okey. Kita mengajar kita yang budak-budak baru ni. Okey. Lagi satu, sebenarnya banyak lagi nak cerita kalau pasal berkenaan dengan IQI ni. Nak cerita memang panjang lah. Okey, memang IQI Realty company ni memang banyak kalau nak cerita. Dia punya kelebihan-kelebihan dia. Okey. Cuma daripada pengalaman saya lah. Okey. Pengalaman saya yang sebelum ni saya cerita, saya lebih banyak, orang kata lebih kepada hotel industri, lebih pada 20 tahun. Okey. Saya rasa memang saya boleh rasakan bekerja dengan 3 star hotel, 4 star hotel, 5 star hotel macam mana. Okey. Saya dah pernah bekerja 3 star, 4 star, 5 star hotel. Okey, memang banyak perbezaan dia lah. Okey, macam 4 star, 5 star hotel nak bandingkan dengan 3 star hotel. Okey, memang satu contoh daripada segi pekerja. Pekerja 5 star hotel memang lebih ramai lah daripada 3 star hotel. Lepas tu equipment yang disediakan memang komplit. Okey. Itu untuk memudahkan pekerja untuk bekerja dengan equipment yang mencukupi. Okey, lagi satu, management, memang orang kata management high class. Okey, high class. Memang tak boleh nafikan kalau 5 star ni. Okey. Dia punya rules and regulation tu memang tip top. Okey. Pasal dia orang nak jaga standard 5 star. Okey. Di samping tu benefit serta high wall pekerja memang dijaga lah. Memang dijaga baik. Okey. Dan banyak lagi lah kalau nak cerita. Cuma korang boleh bayangkan lah kalau rasanya korang pun pernah stay hotel kan, duduk hotel 3 star, mungkin 4 star, mungkin 5 star. Korang boleh rasa beza dia. Okey, boleh rasa beza orang kata antara 3 star hotel, 4 star hotel, 5 star hotel. Walaupun korang tak pernah bekerja dalam bidang hotel, tapi rasanya korang pernah stay, pernah duduk hotel. So rasanya boleh beza kan. Okey. Kalau 5 star hotel ni dia punya daripada segi servis pekerja dia, kebersihan, equipment yang diguna pakai memang jauh beza lah dengan bandingan 3 star hotel. Okey. So begitulah juga dengan IQI. Okey. Sama macam IQI. Okey, IQI ni kira aku anggap macam boleh tidak sebagai 5 star. Okey, company. Okey, company real estate 5 star. Okey, memang boleh diistilah sebagai 5 star. Bahkan kalau boleh aku bagi 10 star pun boleh. Okey. Pasal apa? Pasal macam yang aku bezakan berkenaan dengan hotel tadi, korang boleh bandingkan kalau company IQI dengan company-company yang lain. Okey. Aku rasa korang pun tahu company-company ejen tanah, maksudnya property memang banyak dekat luar. Okey, cuma benefit dengan fasiliti yang mereka sediakan. Okey, untuk ejen-ejen mereka. Adakah okey atau tidak? Okey. So pada ejen-ejen baru ataupun bakal-bakal ejen yang nak join IQI, memang kita orang memang menerima secara terbuka. Okey. Dan yang risau, kita punya timur memang ramai, lebih daripada 7,000 orang ejen. Okey. Jangan risau. 7,000 orang ni termasuk luar negara lah. Okey. Korang jangan risau lah pasal
kita orang memang kerja sama. Okey, tak kira baru ataupun lama. So mereka hotel-hotel mana ni pun memang orang kata bukan kedekut. Diorang tak lokek ilmu. Diorang sedia membantu kita. Okey, diorang sedia membantu kita. Okey, pasal apa kita dapat, mereka akan rasa puas. Mereka pun juga akan dapat. Okey. So bagi aku, datang maknanya 5 star ni actually daripada kita juga. Okey, kita yang memberi. Okey, 3 star, 4 star, 5 star. Okey. So datang ni daripada ejen-ejen juga sebenarnya. Okey, kalau korang sebelum ni pernah bekerja dengan company lain, ejen hartanah lain, okey, rasanya korang boleh bandingkan, boleh bezakan dengan IQI. Walaupun aku baru join dengan IQI ni, pasal pengalaman aku base daripada perhotelan, industri. So actually lebih kurang sama. Aku cuma nak swiftkan dia punya ni je. Dia punya daripada segi servis je. Okey, aku dulu memang daripada F&B servis, daripada food and beverage service industry. Okey. Bahagian restoran, tapi bukan tukang masak. Aku bahagian frontliner je. Bahagian hadap, orang kata barisan hadapan. Okey, memang selalu facing guest. Memang itu dah lumrah alam bagi aku lah. Karakter guest setiap daripada semua negara memang dah dalam kepala. Orang Rusia macam mana, orang daripada yang betul-betul daripada India, North India macam mana. Okey, orang yang daripada China macam mana, daripada Taiwan macam mana, orang daripada Korea macam mana. Semua diorang ada karakter, diorang ada culture diorang sendiri. So memang diorang dah terbiasa. Bila dah masuk hotel, memang dah terbiasa dengan diorang punya karakter diorang. Daripada negara diorang sendiri, diorang bawa sampai ke tempat hotel diorang tinggal. So bagi aku, daripada segi servis aku tak ada masalah. Pasal apa, berhadapan dengan guest memang tu dah biasa bagi aku. Okay, cuma kita nak kena swiftkan je daripada hotel industry dengan property, bahagian property. Okay, so itulah. Sebelum saya mengakhiri, jangan lupa jaga tertib sebagai ejen hartanah yang diiktiraf. Pasal IQI bukan sebarang punya company. Okey, jaga tertib kita. Siapa yang kuat, siapa bekerja keras, dia yang kudrat. Okey, so InsyaAllah korang akan menikmatilah keuntungan yang di kemudian hari lah. Pasal kalau korang kerja keras, memang korang akan dapat. Okey, so saya tak ada apa lagi nak ceritakan. Okey, sehingga kita bertemu di lain kali. Okey, sekian dari saya, Muhammad Jufri Johari, IQI Johor Bahru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. See you. Bye.